Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Selepas kekecohan, akhirnya geng-geng kerangga Perikatan Nasional mengamuk keluar daripada Dewan Rakyat. Akhirnya Dewan Rakyat semalam aman damai untuk Datuk Seri Anwar memberikan pencerahan ya berkaitan dengan DNAA, berkaitan dengan isu Zaid Hamidi yang dibesarkan oleh pihak pembangkang, pihak kerangga daripada geng-geng sapu bersih ini, sahabat-sahabat semua. Jadi akhirnya selepas bertahan begitu lama, ahli parlimen Muar pula ya bangkit untuk memberikan soalan dan juga kononnya memberikan satu aduah cadangan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun dalam pada itu Datuk Seri Anwar sempat memberus ya kepala-kepala MP-MP yang menyerang dan juga menfitnah beliau. Jadi menarik untuk kita kongsi ataupun lihat tonton video ini sahabat semua. Tanpa membuang masa, mari kita dengar bersama. Muar tanya dengan baik Ahmad Berhormat Perdana Menteri. Ada juga kes PP versus Tan Sri Shahir Abdul Samad. Bila dalam masa pembicaraan ada keterangan baru yang memerlukan pertimbangan serius oleh pihak pendakwaan. Yang Ahmad Berhormat Perdana Menteri. Ada kes juga yang melibatkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. ahli parlimen sebelah sana yang saya tak mau sebut kerana mungkin menyinggung. Jadi oleh demikian dalam kes DNA ini Yang Amat Berhormat Tambun, bukan sesuatu yang Yang Berhormat Perdana Menteri, terkecuali. saya nak minta penjelasan Jadi sikit. saya nak sebut di sini dalam kes DNA, biar saya habis Yang ayat. Amat Berhormat Perdana Menteri. Siap. Dalam kamu akan bagi sebentar DNA sabar. yang Sabar, melibatkan duduk. kes yang dibangkitkan atau yang disinggung, saya nak sebut akhirnya keputusannya Peguam Negara. Betul saya bila disegah secara biadab, saya jawab dan saya kata memang betul. Putrajaya tahu ini pentadbiran dulu dan Peguam Negara yang lama. Sebab tu dia tak tahan nak dengar penjelasan. Sudah, ini betul. Yang betul kerana mereka biasa dengan sistem itu, mereka ingat saya teruskan dengan sistem itu. Bagi saya peluang. Ya, sebab itu saya jawab dengan Yang Amat tegas. Berhormat, bagi saya peluang. Yang Amat Berhormat Boleh. Perdana Menteri. Ketereh datang sinilah Ketereh. Yang Berhormat, Ketereh kemari. Kemarilah, Okey, mari okey. kemari. Yang Amat Berhormat. Mari kemarilah. Baik, Tambun bagi Muar tanya dengan dulu. baik. Okey. Ketereh dulu. Muar duduk dulu. Bagi Okey. Ketereh dulu. Terima kasih Tuan Speaker. Muar duduk dulu, Muar. Bagi Ketereh dulu. Terima kasih Tambun. Okey, saya nak balik pada isu yang mula-mula tadi pasal peruntukan. Okey. Dengar. Okey, okey, sabar. Dengar. Saya tak pernah kutuk. Ni line lagging ni. Sabar. Lagging Saya ada tak pernah. 5G. Sejak saya duduk di parlimen ni, saya tak pernah. Saya pernah cakap macam tu tau. Tetapi apa saya bangkitkan pada hari itu, mewakili semua wakil rakyat pembangkang ni, sebab saya tahu ahli parlimen dia ada peruntukan untuk ahli parlimen. Saya dulu tentera 40 tahun. Saya tak ada peruntukan macam tu. Tahu, kami tahu tentera. Dengarlah sini. Jangan ganggu dia, please. Silakan Ketereh. Jadi, Yang Berhormat Tambun, saya bangkitkan itu hari, mungkin saya tak pandai nak bercakap. Cakap mungkin pasal pergi melawat ke apa, semua orang mati apa semua sekali. Tapi maksud sayanya, saya perlukan peruntukan untuk ahli parlimen. Yang pertama sekali, untuk maintain pusat khidmat. Okey, nak bayar gaji kerani ataupun siapa yang menjaga tu. Kemudian saya juga membuat aktiviti-aktiviti lain seperti Sudah melawat. dijawab Perdana Menteri tadi. Jumpa dengan dengar kita dah. pembangkang. Jangan ganggu. Okey. Aku Okey. kalau macam ni aku, dia ni Ketereh. Dengar. Ketereh. Cepatkan. okey. Jadi saya tahu saya ni memang pertama kali jadi wakil rakyat. Tapi sebelum saya ni ada wakil rakyat lain. Tempat saya tu Tan Sri Anwar Musa. Jadi saya tengok aktiviti dia tu. Bagi orang miskin bila melawat ribut macam minggu lepas. Dekat 50 buah rumah yang melibatkan Okey. apa ni bencana ribut tu. Jadi bila saya pergi, kalau 50 buah, macam mana saya nak tolong dia? Kadang-kadang atap tu 4 keping. Ketereh, point ni apa dia? Tak adalah maksud sayanya. Poin dia nak duit. Okey, maknanya sekarang
Yang dimaksudkan oleh kriteria itu ialah bantuan kewangan yang diberikan kepada ahli parlimen. Maksudnya Yes, gitu. supaya saya boleh Okey. ganti Zain dia tu Point on the taken. spot macam tu. Itu maksud saya. Point taken. Bukan saya nak guna duit tu untuk Okey. diri saya. Okey, terima kasih. Jadi saya nak minta penjelasan tu daripada Yang Berhormat Tambun. Okey. Dia dua perkara yang berhormat. Ya, saya dengar. Saya dah jelaskan, dia ada cara seperti mana yang berhormat berbuat dulu. Dia ada wakil daripada pembangkang, bincang dengan TPM2 dan wakil. Kita bincang kaedah dia dan kita luluskan. Saya ada bagi jaminan. Ini boleh rekod. Kalau disetujui perbincangan, kita luluskan. Itu satu. Tapi kalau ada punya banjir atau kerosakan, Yang Berhormat boleh tulis kepada saya. Itu tak termasuk dalam peruntukan ini. Saya kalau betul ada masalah dengan yang mengesan kekayaan, itu boleh tulis dan kita boleh luluskan. Tapi yang soal peruntukan di parlimen ini, keputusan dia apa? Keputusan ialah perbincangan di antara ketua pembangkang dan rombongan dan wakil serta TPM2 dan wakil. Putuskan kaedah pelaksanaan dia dan kita luluskan. Dan saya bagi tahu, saya dah bagi jaminan di parlimen ini awal-awal lagi kita akan luluskan. Tan Sri Speaker. Okey. Tapi belum ada perbincangan. Saya baru tanya tadi TPM2. Tan Sri Ada Speaker. tidak perbincangan? Jawabnya tidak ada. Baik. Sudah ada di arah kriteria keluar. boleh faham Cukup. Okey. Baik, Muar silakan Muar. Nanti kejap, saya nak tambah. Terima sikit kasih. lagi. Tak boleh, Saya tak boleh, nak tak tambah boleh. sikit lagi. Saya nak tambah. Sabar Speaker. Dah, tamu dah jawab dah. Maknanya hantar Belum. perwakilan bincang. Sekarang ni apa lagi nak bincang? Tak payah bincang. Bagi saja. Bincang Tak boleh, apa? tak boleh. PM minta bincang. Keputusan dia gitu. Ketereh. Habis Baik. Mari datang kemari. Sampai bila Mari datang saya- kemari kita dah. Sampai bila saya nak ulangan. menanggung macam gini? Sampai bila? Okey, silakan. Baik, terima kasih. Ketereh, you betul-betul general lah Ketereh. Anak buah je semua dah cabut. You stay dalam ni, you anda general. Terima kasih. Yang Mak Berhormat, Yang Mak Berhormat. Okey. Yang Mak Berhormat. Okey. Sila Muar. Terima kasih. Yang Mak Berhormat Perdana Menteri. Tampin tak betul, tampin. Tak betul, jeneral pun cabut lagi tu. Ulangan satu. First warning Jangan bangun lagi. Okey, harap ni Muar. Saya nak bangkitkan masalah dengan cadangan solusi. Kepada Yang Mak Berhormat Perdana Menteri. Dua Perdana Menteri yang lepas, walaupun Okey. ada majoriti yang lebih tipis, walaupun didesak untuk campur tangan untuk gugurkan kes, mereka tidak tunduk kepada desakan tersebut sampai ke satu tahap tanpa campur tangan. Hakim establish ada kes prima facie. Persoalan yang rakyat ajukan, mengapa walaupun sudah adanya kes prima facie, selepas lebih 100 saksi dipanggil, ribuan dokumentasi dibentangkan di mahkamah, pada minit-minit yang terakhir sebelum keputusan, tiba-tiba pendakwa raya baru yang dipilih selepas yang lepas bersara awal memilih untuk menggugurkan kes tersebut. Sebab rakyat bangkitkan kegusaran ini kerana sebelum pilihan raya, Yang Mak Berhormat Perdana Menteri semasa jadi ketua pembangkang yang saya sokong dan dokong, sendiri kongsikan bahawa Yang Mak Berhormat Perdana Menteri masa itu tidak dapat sokongan SD yang mencukupi kerana tak nak tunduk kepada desakan perasuah. Persoalannya, itu sebelum pilihan raya. Selepas pilihan raya, adakah perjanjian itu berterusan? Okey. Dengan itu ada dua cadangan ringkas sebab whether we like it or not, kes ni dah terlepas. Baik. So ada dua cadangan ringkas. Pertama, Yang Berhormat Muar. Muar akan berikan sokongan Baik, terima kasih. sikit. Yang Berhormat Muar. 15 saat. Masalahnya Mak 15 Muar saat. ni, dia nak cakap, Cadangan. dia tak dengar penjelasan kita. Please Muar. Saya dah Cadangan. sebut dalam berapa Muar dah kes, putih ke Muar? termasuk Ali Muhammad yang sebelah sana, yang kawan Yang Berhormat sekarang, pun ada prima facie cases tapi dibuang. Saya ada cadangan. Yang DNA. Berhormat. Kemudian ada kes tadi saya Siti Aisyah. Ada kes sebab sakit. Keputusannya Peguam Negara. Discussion dia. Tapi mengapa buat tuduhan melulu dan kurang sopan menyerang Perdana Menteri dan menganggap saya campur tangan? Apa bukti saya campur tangan? Ya. Peguam Negara itu Peguam Negara yang dipilih oleh Ketua Yang Berhormat. Dan saya tidak tukar Ketua Peguam Negara itu. Saya lepas itu dituduh bincang. Saya bukan bincang, saya tanya. Apa alasan? Apakah alasan kuat?
untuk berikan DNA. Kemudian SPRM buat keputusan mengatakan siasatan diteruskan dan kalau ada bukti tambahan akan teruskan pendakwaan. Jadi saya diminta sekarang seolah-olah mesti arah peguam negara. Kalau saya arah peguam negara dakwa TPM 1, saya jadi hero. Tapi saya tidak boleh langgar 1453. Setuju. Ya, saya tahu tak puas hati, ramai yang tak puas hati. Ramai kawan-kawan saya tak puas hati. Yang Mak Berhormat Ya, sudah dan berikan serang cadangan. saya, biar saya jawab. Tapi bagi pandangan seolah-olah ini satu-satunya privasi case. Banyak saya bagi contoh. Termasuk ahli parlimen belah sana. Dan banyak kes besar yang lain. Yang Berhormat tak bangkitkan. Saya sebut, nak cakap pasal rasuah. Mengapa yang pembesar-pembesar yang bilion-bilion ni tak dengar suara pun? Tak dengar suara. Apakah kerana dia bantu kita? Maka kita diam. Banyak kes puluh bilion ringgit dari negara ini. Saya tak dengar jadi champion. Tapi hanya target kepada TPM 1. Saya katakan dalam kes ini, dalam kes TPM 1, Peguam Negara Tan Sri Idrus masa itu memaklumkan dia terpaksa tarik berdasarkan alasan sekian. Saya kata, tak boleh tangguh ke? Dia kata, no. My duty, my conscience, I have to do it before I leave. Jadi saya kata, okey, 1453. Yang saya petikaikan, bukan saya petikaikan hak yang Berhormat bangkitkan. Tapi saya petikaikan bagaimana secara melulu. Munafik. Faham tak apa istilah makna munafik ni? Kecam orang. Perdana Menteri yang telah tinggalkan prinsip. Yang telah bergadai kerana nak jaga kekuatan. Tak ada syarat. Tanya pimpinan yang ada di sini. Saya terima tambah syarat. Pimpinan, saya nak sebut pimpinan UMNO pun ada di sini. I said no conditions. Ya. Dan saya tak ada susah. Jangan ingat saya bimbang. Saya lama pembangkang. Saya lama dalam penjara. Juga saya takut kedudukan ni. Stay. Ego. Tak usah cari hero lah muah. Tuduhlah. Bukan, jadi saya tidak pertikai hak yang Berhormat tanya. Tapi Yang jangan Berhormat, hukum. Jangan jadi hakim. Dari pendakwa jadi hakim, dia siasat. Terus hukum orang. Tak boleh. Saya nak bagi tahu, nak nasihat kepada muda. Jangan hukum. Saya tahu ramai yang tak puas hati. Betul. Itu hak mereka. Tanya Peguam Negara. Bukan bagi alasan. Saya simpati juga kerana Peguam Negara sekarang yang terpaksa bagi penjelasan. Keputusan itu dibuat oleh mantan Peguam Negara yang dilantik oleh Paguh. Dan dia bagi alasan yang bagi dia kuat. Saya dengar, kalau saya mula bagi penjelasan, jadi masalah saya sudah bias. Di Singapura, bila ditanya, saya jawab. Tapi saya dinasihatkan, jangan Anwar. Jangan tambah. Just keep it to 1453. Bukan kalau you bagi alasan, explain 11 points tu, seolah-olah you terlibat. Jadi sebab itu saya tak boleh jawab. Selain mengatakan, ini dibicara 1453 oleh Peguam Negara. Yang Mak Berhormat, dua cadangan ringkas. Saya faham perkara sudah... Tambun nak bagi ke tidak? Tambun nak bagi ke tidak? Ataupun Cadangan tak je. berhenti kat sini? Terima kasih. Saya bagi. Okey. Tetapi saya nak nasihat, jangan tuduh orang seperti mana dituduh begitu. Okey. Saya tidak boleh terima. Betul, sudah gunakan parliamentary punya right? Yes. I respect your right to express your disgust, your unhappiness, fair. I never question that. Malah selama ini, semua kenyataan-kenyataan yang Berhormat atau muda, saya tak pernah jawab. Tapi di parlimen, oleh kerana dibangkitkan, dan dibangkit, itu pun saya tak mau jawab. Tapi bila kerana dibangkit sekarang, sebab boleh saya jawab. Tapi bagilah peluang. Janganlah buat tuduhan begitu melulu. Dan tuduhan yang sangat kasar. Silakan Muah. Baik, terima kasih. Saya nak sampaikan dua cadangan kerana tidak kira siapa yang berada dalam kerajaan mungkin akan berhadapan dengan cabaran yang sama pada masa yang akan datang. Pertama sekali, MUA memberikan komitmen jikalau kerajaan memerlukan sokongan 2/3 untuk pisahkan peranan pendakwa raya dengan Peguam Negara, MUA akan memberikan sokongan dan saya berharap itu dapat dipercepatkan. Cadangan yang kedua, pada masa yang akan datang, jikalau ada kes DNAA yang perlu dibuat selepas kes prima facie ditubuhkan, cadangan MUA adalah untuk kita menginstitusikan
supaya kes-kes sebegitu wajib dibicarakan dan dibincangkan dan dibahaskan melalui Parliamentary Select Committee dan diwajibkan supaya peguam negara dipanggil. Jikalau dua Ini perkara cadangan tak masuk akal lah. Okey. Dia tak tahu undang-undang lah. Baik. Baik, tak apa, terima kasih. Tak apa, dah cukup. Soal pemisahan Peguam Negara Tak boleh terima ni, tak boleh terima. dan SG, seperti yang kita tahu, diputuskan oleh Kabinet Kerajaan Perpaduan awal. Kertas dasar dibentangkan berapa Jangan bulan kong kali lalu kong lah. oleh Menteri Undang-Undang, Jabatan Perdana Menteri bahagian Undang-Undang telah diluluskan. Dan sekarang Menteri berkenaan telah pun serahkan kepada Select Committee. Jadi itu stage dia. Ya. Dan 3 tahun dulu seperti mana yang disebut oleh Menteri tak buat apa pun. Seperti yang oleh kerajaan dulu. Tapi sekarang ini kita nak teruskan. Kalau ada cadangan lain yang berhormat boleh bawa melalui Select Committee atau melalui cadangan pindaan tambahan. Cuma saya nak sebut di sini dia ada pembahagian kuasa. Kalau kita mula campur isu pendakwaan, ini boleh tak boleh, jadi masalah. Tapi tak apalah kalau yang berhormat Muar rasa ini perlu peruntukan ini, boleh cadang, saya tak ada halangan. Baik, saya nak bahagian akhir. Mau cari hero lah. Baik, Kong kali kong juga. isu 3R. Saya nak sebut di sini. Kita dituduh oleh Marang dan banyak lain, sebab tu saya ingat mereka keluar sebab dia tak berani dengar penjelasan ini. 3R ini kalau soal menentang Perdana Menteri atau kerajaan, saya tak mau gunakan. Saya beritahu betul ada undang-undang, tapi sebelum kita pindah, saya tidak mau ini digunakan. Tetapi bila menyentuh kedudukan raja-raja, itu keputusan raja-raja supaya tindakan diambil kerana kita harus berlaku adil kepada raja-raja. Dia tak boleh jawab di parlimen. Dia tak boleh jawab dalam media, dalam perbahasan biasa. Oleh demikian, institusi raja dalam perlembagaan itu jelas. Dan institusi Yang di-Pertuan Agong, the most important function of the Yang di-Pertuan Agong is to act as a symbol of unity for a diverse population. In addition to the prerogative powers defined in the Constitution, he is the head of Islam in the Federal Territories. Kedudukan dia istimewa. Jadi kalau kita nak tegur, bawa memo, bincang. Kalau nak buat begitu. Dalam kes umpamanya Selangor, itu laporan daripada Dewan Diraja Selangor. Bukan laporan daripada saya ataupun Peguam Negara ambil tindakan berdasarkan laporan kita. Dia Dewan Diraja dan Tuanku Sultan Selangor menitahkan sedemikian. Tapi kalau kita dengar lagi pandangan daripada pembangkang, Tuan Ahli Parlimen Perikatan Nasional, dia seolah mengenepikan ini. Dia anggap ini tidak adil, zalim. Tanyalah Dewan Diraja Selangor dan Sultan Selangor. Begitu juga tentang Marang. Marang pertikaikan kedudukan lembaga pengampunan yang diketuai oleh raja sebagai institusi. Jadi raja-raja bantah. Tidak bersetuju kerana bila kita petikai itu, kita petikai kedudukan raja-raja. Betul dalam soal DNAA pun dia tersilap. Ya, tapi kalau oleh kerana orang dia silap, tak ada masalah lah, tak payah tarik balik. Tetapi dalam hal ini, soal lain pada soal DNA yang telah dijelaskan oleh Menteri Agama, ialah soal mempertikai kedudukan raja sebagai pengurusi lembaga pengampunan. Jadi, saya tidak ada ruang. Kuasa saya terbatas. Ada perbincangan dengan raja-raja. Ya. Dan Bahadur Yang Maha Mulia raja-raja ada basis. Sebab dia kata jangan heret dia dalam gelanggang politik. Tidak adil. Oleh yang demikian, kita jelaskan kepada polis, ambil tindakan, tapi kalau menyentuh kritik kerajaan atau kritik Perdana Menteri, saya tidak mahu akta hasutan digunakan. Tapi kalau menyentuh raja-raja, itu terserah kepada raja-raja yang telah juga memaklumkan kepada Peguam Negara, memaklum kepada polis, memaklumkan kepada Perdana Menteri bahawa mereka tidak mahu diheret dalam perbincangan politik dan kenyataan terbuka telah pun dikeluarkan oleh Majlis Raja-Raja dan juga Sultan Selangor selaku pengurusi MKI. Jadi tolonglah ingat tindakan akan diambil berdasarkan titah dan keputusan dan undang-undang yang ada dalam Akta Hasutan. Sekali lagi saya ucap terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tuan Yang Di-Pertua, cuma sedikit je sebelum Perdana Menteri landing. Sebab saya dengar, MK12 ni kita perlu belanja 90 bilion setiap tahun dan tambah 15 bilion. Saya khawatir sedikit dari segi sumber pendapatan. Bagaimana kita boleh menjana sumber pendapatan? Dan tadi Yang Berhormat ada masuk sedikit tentang sistem pencukaian. Ya, kita dah umumkan cukai barang mewah. Apa kedudukannya? Adakah dia akan dilaksanakan pada 1 Januari? Kedua, Yang Berhormat sebut tentang capital gain tax. Betul, syarikat tersenarai tak dikena. Tapi syarikat biasa di Malaysia, kalau saya jual burger, modal saya berbayar 100,000. Selepas 5 tahun saya mungkin boleh jual dengan 500,000. Saya terikat kepada keuntungan tu saya kena cukaikan. Tetapi saya akan bayar corporate tax setiap tahun. Jadi ini akan melihatkan ada ketidakseimbangan antara satu sama lain. Jadi dari segi saingan global, ini mungkin satu perkara. Dan ketiga ialah satu consumption tax yang mana dulu kita sebut GST. Adakah kesediaan kementerian ataupun kerajaan melihat sama ada ianya sebagai satu sumber dengan mengambil kira memperbaiki apa kepincangan yang berlaku seperti refund, kita kurangkan kadar 6% kepada 4% pemberian tunai, kemudian kita boleh zero rated, kita boleh buat exemption list. Apa pandangan Yang Berhormat? Terima kasih. Terima kasih. Ini saya akan jelaskan dalam pembentangan belanjawan madani pada bulan Oktober. Kerana ini agak terperinci soal percukaian dan juga soal penambahan pendapatan negara untuk membolehkan kita belanja ikut keupayaan kita dengan jangka menurunkan defisit daripada 56, 53 dan 5%. Sekali lagi saya ucap terima kasih kepada Tan Sri Di-Pertua dan saya nak sebut sedikit saja tentang yang dibangkitkan oleh mereka. Dia serang kita dan dengan kasar dan dengan biadab terus menerus. Dia tak peduli soal maruah orang. Kita tegur dia soal sistemnya dulu kerana saya tahu. Dia kadang-kadang lupa. Saya sekarang bukan Ketua Pembangkang, saya Perdana Menteri. Maklumat, keterangan-keterangan terperinci, saya peroleh. Saya tidak mahu ulang apa yang mereka lakukan. Dan Putrajaya saya kata tahu kerana dia bersekongkol dalam pentadbiran yang sama. Dia cakap soal maruah. Seolah-olah kita ni tidak ada maruah. Maruah itu hanya untuk 1-2 orang. Jadi mudah-mudahan ini satu pengajaran. Dan saya percaya mereka akan keluar kerana dia tidak boleh ulas soal DNAA dan soal 3R yang kita akan bincangkan. Tapi Alhamdulillah nampak Parlimen berakhir dengan aman damai. Tuan, Terima kasih. Tuan Yang Di-Pertua, ada satu saja penting yang Tuan Di-Pertua. Saya nak tutup. Ada Perdana Menteri Ini dah duduk dah. berkaitan dengan perkara yang terakhir. Terbaik itu dia sahabat semua, akhirnya kemenangan besar buat kerajaan perpaduan ya untuk meluluskan ya rancangan Malaysia ke-12 ini dengan mana kita melihat apabila geng-geng kerangga yang cuba menghancurkan pokok yang sedang subur ini keluar kerana apa? Kerana tidak berpuas hati sahabat-sahabat semua. Jadi ini menunjukkan betapa bobroknya mereka hanya utamakan kepentingan mereka dan bukannya untuk rakyat semata-mata. Walau apapun kita ucapkan tahniah kepada Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani kerana berjaya menang bergaya di dalam usul rancangan Malaysia ke-12 ini. Jadi kita berharap agar setiap rancangan dapat dilaksanakan dengan jayanya ya untuk negara dan juga untuk rakyat Malaysia. Jadi terima kasih, sampai di sini saja apa yang saya ingin sampaikan. Jadi sekiranya sahabat semua ingin memberikan sebarang komentar, pandangan, Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dadah tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.